اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najim, muka surat 2, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lagi yang maha suci ia Allah, maha suci daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan, yakni tiada datang segala lawan sifat kamalatnya, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Jadi maha suci Allah daripada segala yang bercampur dengan kekurangan, dengan sifat-sifat kekurangan. Ini sambungan pujian bagi Allah. Allah mana? Allah yang maha suci daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan. Segala puji bagi Allah yang terdahulunya, Allah yang tunggal ia, yang esa ia, dengan meniadakan mungkin dan dengan mengada-akan dia akan mungkin. Tuhan yang tunggal, mana keesaan, wahdaniyah pada af'al, tunggal pada perbuatan, tunggal dengan meniadakan mungkin dan dengan mengada-akan dia. Jadi kita ni didatangkan pujian kepada Allah. Allah mana? Allah yang dengan keesaan meniada dan mengada. Ini wahdaniyah pada af'al, ni keesaan pada perbuatan. Ini di permulaan kitab. Ini dipanggil bara'atul istihlal. Ada gambaran awal bahawa kitab ni kitab membicarakan ilmu tauhid. Yang mana awal kitab, antara permulaan kitab hak mesti adanya, ada bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada alhamdulillah, kemudian ada syahadah, ada hadapan, wa asyhadu an la ilaha illallah, ada syahadah, kemudian ada selawat. Kemudian ditambahkan lagi permulaan kitab ni didatangkan nama pengarang kitab. Jadi pengarang ni sendiri kena namakan diri dia tu nama apa dalam kitab ni. Apa nama kitab ni? Apa nama kitab dia? Hadapan dia akan ceritalah. Ini adalah permulaan kitab mana-mana pun sama. Hak mesti adanya bismillah, alhamdulillah, lepas tu syahadah, kemudian yang keempatnya selawat. Jadi di alhamdulillah ni segala puji bagi Allah. Kemudian Allah, kitab ni sifatkan Allah. Allah mana ni? Allah yang tunggal ia, dengan meniadakan mungkin, dengan mengada akan dia. Ini keesaan pada perbuatan. Kalau keesaan Allah pada zat, Allah Tuhan yang satu, ni tak ada timbul dah orang Islam. Memang itulah pegangan dia. Kalau keesaan pada zat, keesaan pada zat ni Tuhan satu, tidak ada Tuhan yang kedua. Itu keesaan pada zat. Waktu rasanya orang Islam tak ada timbul apa-apa dah tu. Hak ni tunggal pada meniada dan mengada mungkin ni.
Hanya Allah yang mengada, hanya Allah yang meniada segala-gala mungkin, segala-gala perkara yang berlaku. Yang mana dalam kitab Faridatul Faraid, mungkin ni diantaranya perkara baik dipanggil mungkinun, perkara jahat dipanggil mungkinun. Baik ke jahat, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah. Ini tunggal pada perbuatan. Ini kadang-kadang dalam bab pegangan, hak banyak tertimbul pegangan yang salah. Betul ni lah, hak bab betul keesaan pada perbuatan, bukan keesaan pada zat. Keesaan pada zat memang Tuhan yang satu. Tapi Tuhan yang satu ni, segala-gala mari Tuhan yang satu, tak payahlah. Tuhan yang satu ni buatlah kerja-kerja dia. Betul hak baki-baki kecil-kecil itu, Tuhan yang satu ni kepada makhluk dia lah pula buatnya. Jadi makhluk dia ni pesen Tuhan juga, sebab mengada meniada ni kerjaan Tuhan. Mengada meniada kerjaan Tuhan. Makhluk tak bekas sama sekali, tiba-tiba berpegang Tuhannya satu. Tapi perbuatan Tuhan yang satu ni hak besar-besar sahaja, hak kecil-kecil serah kepada makhluk yang menjadikan. Hak tu kira-kira bukan berpegang Tuhan yang satu tu, walaupun macam kata Tuhan yang satu. Sebab kalau Tuhan yang satu, mengada meniada ni kerjaan Tuhan, bukan kerjaan makhluk. Sebab makhluk lemah. Lemah makhluk ni bukan lemah sebutan lemah. Kita lemah, tapi apa benda ni boleh. Sekadar ni boleh, kita panggil lemah. Bukan gitu. Makhluk ni lemah sungguh. Sebesar zarah pun tak mampu digerakkan. Melainkan yang berlaku gerak tu zahir mari daripada buatan makhluk. Tapi dah sebesar zarah pun makhluk tak mampu gerakkan, sebab makhluk Allah ni lemah. Yang kuasa hanya Tuhan yang satu. Ni. Yang kuasa hanya Tuhan yang satu. Yang mengada daripada tiada kepada ada. Yang mengada daripada tiada kepada ada. Kalau makhluk buat, sebab kita ahli sunnah wal jamaah ada ikhtiar usaha. Makhluk manusia contohnya usaha manusia hanya benda ni, himpung barang hak ada dah. Bukan usaha manusia ni mengada daripada tiada kepada ada, tidak ada. Yang mengada daripada tiada pada ada hanya Allah Ta'ala jua. Adapun hak manusia usaha ni hanya ambil hak barang ada dah, kemudian ipung jadi. Ke ada? Cuba mikir, ada tak benda yang usaha? Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, hamba manusia ada usaha. Nak tanya usaha manusia, hak rupa zahir ni, hak rupa zahir, hak catung tu pun rupa zahir juga. Hakikinya yang menggerak akan perkara tunggal Allah pada perbuatan. Tapi cerita hak zahir ni, hak manusia usaha zahir ni, ada tak hak manusia usaha zahir buat daripada kosong kepada ada? Kita usaha ni zahir mari dari perbuatan kita buat ni daripada kosong kepada ada. Apa dia? Tak ada daripada kosong kepada ada. Kita cuma ambil hak ada dah, bahan hak ada dah, bahan hak siap dah, kemudian kita pun buat reka jadi stokor. Gitu. Itu usaha hamba, perbuatan hamba hak zahir daripada hamba ni. Mana hak zahir daripada hamba tidak ada. Usaha hamba ni daripada tiada kepada ada. Adapun perbuatan Allah daripada tiada kepada ada. Tidak menggunakan bahan, tidak menggunakan alat. Ini keesaan Allah pada perbuatan. Tapi cerita zahir tadi, makhluk himpung-himpung, zahir je makhluk himpung-himpung, disandarkan kepada kita usaha. Tapi semua yang berlaku itu adalah tunggal keesaan Allah pada mengada dan pada meniada. Bila saya biasa sentiasa sebutlah berkaitan dengan hak tunggal pada perbuatan ni.
Bila kita belajar ni belajar kelas umum. Ada yang baru-baru. Bila pergi kepada berkaitan dengan perbuatan Allah, segala-gala perbuatan Allah ni memang kalau tak belajar molek, tak belajar lah kita kata, kalau tak belajar memanglah perbuatan kita hakikinya kita yang mengadakan, kita yang menjadikan. Dia kata agak payah, kata dia payah nak terima bahawa kita ni sedikit peranan pun tidak ada. Jadi apa guna Allah jadikan kita? Lantik kita menjadi khalifah atas muka bumi. Hakikinya khalifah ni yang dilantik dijadikan oleh Allah, hakikinya sebesar zarah pun tidak ada peranan. Kesemuanya Allah juga buat. Lalu semuanya Allah juga buat, apa pula Allah jadikan khalifah? Buat je lah, dia kata. Kadang-kadang payah nak tunjuk jalan, payah sebab pegangan ni. Nak cerita ke mana tak reti kadang-kadang. Yalah, Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Untuk untuk menjaga alam ni, mentadbir alam ni. Itu tugas manusia. Tiba-tiba manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah ni, tak ada peranan walaupun sebesar zarah. Semua yang berlaku tu Allah yang buat. Dan kalau semua berlaku Allah buat, apa Allah buat kita dah buat? Allah buat kita jadi khalifah ni makna apa? Makna itu peranan kita, itu perbuatan kita. Allah beri ke kita dah. Allah lock kita dah. Mu khalifah, mu lah buat. Allah hanya pantau, tengok. Buat baik, beri balasan baik. Buat jahat, kena hukuman lagi, hukuman jahat. Tu je lah Allah Ta'ala ni. Apa yang berlaku tu Allah sudah jadikan dah sebagai khalifah. Mereka lah atur sendiri. Dia kata Allah pantau aje, Allah tengok aje, dia kata. Benda gaib ni cuba nak orang macam mana? Nak orang macam mana? Benda gaib. Allah jadikan manusia sebagai khalifah, tapi tak ada apa-apa. Semua tu adalah tunggal Allah pada mengada dan meniada. Tapi dia tanya tu pun bukan tak terima, tapi nak cerita dia punya susah nak faham. Tapi oleh kerana kalau salah betul ni, tak ada gapo satu lah. Semayang, puasa, haji ada gapo satu. Takut dia kata. Dia kata kalaulah pegangan sebaliknya tu, pegangan yang tak sampai jadi ke semayang, puasa, tak pahala, tak ambil dah, dia kata. Tak terima lah maknanya. Tapi masalah kata berpeganglah dengan akidah yang sebaliknya, yang salah. Kalau pegangan hak tak kafir lah, pegangan hak dosa besar, semayang puasa tak ada pahala. Kalau pegangan tu kafir, semayang puasa kena qada balik. Tu dia nak pergi tadi. Dia nak pergi. Tapi nak terima tu dia kata ni tak ada benda ni. Dulu saya cerita bab malaikah. Cerita malaikah. Dah. Kita duk ngapa semua tugas malaikat. Tiba-tiba malaikat pun tak bekas. Dah kita duk ngapa tugas apa? Yang meniupkan roh, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki. Kan? Kan tugas malaikat kan? Kita duk ngapa budak-budak tugas malaikat. Tiba-tiba malaikat pun tak bekas juga. Kan? Kata nak ngapa tugas malaikat ni, kenal Tuhan dulu. Betul rukun iman, kenal Allah dulu, beriman dengan Allah dulu. Lepas tu tugas-tugas malaikat tu dinyatakan oleh Allah. Kita pun bilanglah tugas-tugas malaikat sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupalah malaikat ni makhluk. Malaikat ni bukan pembantu Allah. Malaikat ni bukan kaki tangan Allah, pekerja Allah. Allah mustaghniyun an kulli ma siwah. Allah terkaya lepas daripada segala-gala. Allah tidak perlu kepada makhluk Allah. Allah tidak perlu pada penolong, pembantu. Ni Allah Tuhan yang sebenar. Lepas tu kenapa? Tak ada kenapa-kenapa lah.
Jadi kenapa jadikan manusia sebagai khalifah? Tak ada peranan. Kenapa jadikan malaikat tugas-tugas tapi tak ada peranan? Tak sedut kenapa lah. Tak sedut kenapa. Faham? Pegang. Tunggal Allah. Esa Allah pada mengada dan pada meniada. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang tunggal ia dengan meniadakan mungkin, dan dengan mengadakan dia akan mungkin. Mungkin ni makhluk semualah mungkin ni. Perkara yang terima akal kalau sebut kata ada, bukan terima akal kalau kata tiada. Itu mungkin makhluk lah. Meniadakan makhluk, mengadakan makhluk, keesaan Allah pada perbuatan. Kemudian meniada ni bukan hanya kata daripada tiada kepada ada kosong kepada ada. Daripada diam pada gerak pada diam, lapar pada kenyang pada lapar. Itu semualah. Gerak diam ni bukan hanya perbuatan kita. Meniada. Gerak diam nadi pun. Gerak diam nadi pun. Allah mengada, Allah mendiamkan, Allah menggerak, Allah mendiamkan, Allah menggerak, Allah mendiamkan. Tunggal Allah. Ketika bergerak, Allah gerakkan, Allah diamkan, Allah gerakkan, Allah diamkan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kira terima straight gitu, cukup mudah. Ini pegangan ni. Lepas tu duk mikir pula nak mari ke mana, nak ingat. Hati dia susah pula. Jumpa orang jenis tak mengaji, satu masalah nak perjelaskan. Jumpa pula orang mengaji pesen salah, sakit pula nak betul balik. Marah dia orang kadang-kadang nak betul benda orang ni. Orang ngaji molek dah, betul dah, salah gitu tu. Kau sebenarnya gini, lagi payah. Payahnya orang untuk mengaji ni, dia mudah kes sikit. Payah orang mengaji salah ni, ni lagi berat. Saya mengaji kalau kata berpegang, mesti kena mari ingatan di hati. Tu baru panggil berpegang. Kalau hati tak ingat, tak panggil berpegang. Sebab berpegang ni sipu, ikat mati. Bila sipu ikat mati di hati, mesti ada di ingatan hati. Kalau tak ada di ingatan hati tu, tak ada lah tu. Payah pula nak cerita. Kata ingatan tu, itu bukan bab pegangan. Bahas pula depan tu. Asyhadu. Asyhadu. Bukannya penyaksian lidah. Kalau rukun Islam, dia kena asyhadu ni, syahud di dalam ni. Ni buat asyhadu. Satu pula perkara nak kena cerita. Allah kata susah ni. Kan kita kan asyhadu an la ilaha illallah ni, penyaksian. Kalau secara zahir, penyaksian lidah lah. Penyaksian lidah, asyhadu. Penyaksian dengan lidah. A'tarifu bilisani. Tu asyhadu. Aku mengaku dengan lidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ambil dengan lidah saja. Ni asyhadu sampai ke dalam. Dalam ni syuhud. Daripada asyhadu jadi syuhud. Ni baru ya. Apa ni? Betul lah. Lepas tu ada 3 kan. Islam, iman, ihsan. Islam kitanya asyhadu a'tarifu bilisani. Kemudian iman ni pula wa uz'inu biqalbi. Ni dalam iman, terima. Itu iman, terima. Ini wa uz'inu bilisani. Mula-mulanya a'tarifu bilisani, pengakuan dengan lidah. Mengucap, kalau orang kafir dia masuk Islam kau, asyhadu an la ilaha illallah. Ni mengaku dengan lisan, dengan lidah. Lepas tu nak pulaknya uz'inu biqalbi ni. Aku benar, aku mengaku, aku pegang dengan hati. Itu iman. Apabila zahir pun mengaku dah, hati pun benar dah, Islam ada, iman ada ihsan lah pulaknya.
Ihsan itulah anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah. Buat taat lah. Buat taat, wajib sunat. Macam ada sebut semua lah. Taat wajib sunat ni, nak capai kedudukan ni, bukan pesen semayang rawatib duha. Lepas tu semayang malam bolehlah 2-3 rakaat, 10 rakaat. Dah semayang ratus-ratus rakaat. Maji Quran khatam, 2-3 khatam, zikir puluh ribu, selawat puluh ribu. Lepas tu hak zahir semua jaga belaka, mata jaga, telinga jaga, lidah jaga. Hak besar lagi nak jaga, nak cari kesucian, hak masuk dalam. Nak kita makan ni. Hak tu paling besar. Itu rukun besar tu. Rukun besar bagi orang nak menyucikan rohani. Di atas rukun besarnya, hak masuk dalam, hak kita makan. Hak ni jadi darah daging dia panggil. Daripada hak ni lah, jadi kita boleh sembahyang sunat, kita boleh mengaji Quran, kita boleh berzikir. Hak zahir gitulah. Daripada makan minum kita kan. Daripada makan minum lah kita boleh semayang, kita boleh ibadat, wajib sunat, mari mana, mari dia makan. Jadi rukun besar dia jaganya, hak masuk dalam. Sumber yakin halal, bahan yakin halal. Faham tak? Sumber yakin halal, tak campur-campur syubhat. Syubhat bagi perjalanan rohani, puncak rohani, haram tu dah. Tak ada syubhat. Sumber. Lepas tu bahan yakin halal. Yakin halal. Syubhat-syubhat tak ada ni. Mana syubhatnya? Hanya cok halal. Kita tengok betul cok halal. Masa buat tengok tak? Syubhat, tak yakin. Perjalanan rukun penyucian rohani, haram dah betul tu. Hukum pekoh makruh. Ni penyucian ni. Ini kita penyucian ni. Tapi kalau amal ibadat pun, lepas tu makan pulak gomo belaka. Lepas tu nak cerita bab penyucian rohani ni. Perjalanan ni ihsan. Perjalanan ihsan lama wajib sunat ni. Ni sempurna sungguh ni. Akhirnya Tuhan pun hilangkan segala-gala di basirah, maka timbullah daripada asyhadu kepada syuhud maqam aulia. Betul tak? Tapi bukan subuh kita sampai tahap tu kita nak lompat-lompat, bukan. Orang kita kalau bunyi bab makan sekara serendah lalu lah. Kalau bab makan sekara, kalau sebut kata bab makan serendah. Sebab apa? Puasa tetap dah. Nak cuci rohani. Puasa tetap dah, puasa sunat. Dia kata kalau bab mai sunat pun bukan mai sunat. Cerita tadi tu kata-kata rakaat mai sunat kodoh-kodoh lah. Alhamdulillah kodoh-kodoh tu. Tu sudah bilang lah tu. Tu mai sunat nak tapung hok tonggok semayang fardu tu pun tak dandang lubang semayang fardu. Tapung mai sunat, hilang hok tapung tu, tak ada dalam. Gitu je. Tu dak bilang tu. Ni hok cepat jadi tok keramat. Hok balas ngaku ni, hok pasal ngaku ni. Mula nak mari ni. Mari syuhud. Mari apa? Sifat ghadab pemarah syaitan pun tak habis-habis. Sifat ghadab pemarah melenting. Tu pun tak habis-habis. Tu duduk ceritalah. Jauh kita. Tapi betul lah, daripada syahadah pengakuan zahir, penerimaan hati, pergi pada ihsan amal ibadat, akhirnya daripada syahadah tadi naik kepada syuhud. Itu maqam aulia. Bukan diwajibkan kepada kita, tu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ngaji ni, dia campur antara hak pegangan di hati ni dengan hak syuhud maqam aulia. Campur situ, nak kena baiki balik tu. Hak tak mengaji, cara tak mengaji, hak belajar salah ni payah. Hak mana boleh perbetul lah. Hak mana yang tak boleh, dia tak boleh lah. Pakai gitu lah, keras. Sebab dari segi huraian salah tu agak boleh terima juga dia kata. Bila kita berpegang
ikat mati di akidah kita, sipu mati di akidah kita, mesti ada di ingatan. Tak ingat tu tak ada tu. Dan ikat mati dalam kan? Ikat mati dalam. Tunggal pada perbuatan. Ikat mati dalam. Hanya Allah yang mengadakan. Ikat mati dalam hati. Lepas tu, dah ingat. Dah ingat bukan tu. Tak ada tu. Tak ada lagi pegangan. Maknanya macam logik je bunyi. Dah. Ikat mati di hati. Tapi ingatnya tidak. Mana? Macam orang hok ikat mati di hati. Ni nak kat orang tu lah. Kasih kat orang, cinta kat orang. Ingat ke tak? Ingat siang malam dia kata. Dah betul lah. Ingat siang malam. Sebab hok tu seorang jadi di hati. Tapi dia ingat kan ni. Kita masalah kita ni, di hati kita ni penuh dengan gambaran aghyar. Selain dari Allah, makhluk penuh di hati. Waktu tu tak ada salah. Waktu salah besar kita ni, hati kita zulmah dengan dosa. Tu tak lepas-lepas tu. Hati kita penuh dengan makhluk, tu tak ada salah. Gambaran aghyar di hati tu tak ada salah. Akdar, kekurangan lalai pun tak ada salah. Syaratnya, masalah kita ni, hati kita zulmah dengan dosa. Dosa lampau, dosa sekarang. Lepas tu kita main duk lolek-lolek gitu je lah. Kalau cerita lah, buat ingat-ingat tu tak ada. Memang tak ada. Bukan kata ingatan kepada pegangan. Ingatan pada hukum pun tak ada. Ingatan pada hukum. Hukum perintah jaga mata, tak jaga. Jaga telinga, tak jaga. Jaga lidah, tak jaga. Jaga hati daripada sifat-sifat mazmumah, tak jaga. Tak ada benda tu. Tu sampai di mahsyar, kena hisap beradang, kena timbang beradang. Itu berharap syafaat lah. Syafaat daripada Nabi SAW contohnya. Agak kita, kalau kita duk balas ni, memang gitulah. Atas tong jawapan dia. Duk tahap kita tu, amal tak banyak mana. Dosa buat semacam. Itulah kita ni. Agak syafaat Nabi SAW. Janji ada iman, janji ada akidah, gitu je lah. Tak cerita makam apa. Syariat amalan. Ilmu kita clear lah. Amalan tu. Tapi kalau ilmu pun tak clear, tu tak ada. Tak boleh nak kira langsung lagi tu. Tapi naik tinggi sangat tu. Jadi pergi pada kena ingat. Kata ambil mana belanja balas tu. Tapi kita tahulah dia ambil mana. Sebab ini semua pengalaman belaka. Bukan hanya pengalaman daripada orang yang cerita hak dia. Saya pun pernah jumpa orang mengajar seumpama tu. Dan saya pernah ikut dengan orang mengajar seumpama tu. Lupa, tidak ada akidah. Tidak ada akidah, kafir. Allah, kita ni Allah, kafir seumur aku nak warna ni. Terseksa, tertekan, stres. Dah ada awak kita nak ingat. Mak ingat ke mana kita orang awam? Allah tak ingat, tak ada pegangan. Kafir. Dah tak takut kita ni. Kita mayang lelah-lelah kafir kot kita ni. Tak stres. Tertekan. Tuhan semula-mula jumpa seumpama ni. Entah ingat. Ni jadi kadang-kadang hak belajar tu jadi menjadi hanyut pening. Ni cerita sebenar ni. Kan kita kan tidak ada perkara yang berlaku secara turut. Semuanya Allah buat. Ada tunggal. Hanya Allah. Cara tu dah ada. Macam kayu basikal. Kaki kita kayu. Bila kaki kita tekan naik, tekan ni, panggil apa tu? Gatih, tahu gatih. Gatih pun bergerak. Sebab apa gatih gerak? Kerana zahirnya mari daripada kita kaki duk kayu. Dah bila kaki kayu, gatih pun turut bergerak. Zahir dia gitu. Tapi tak ada perkara berlaku secara turut. Tunggal Allah pada mengada meniada. Mengadakan gerak kaki, mendiamkan gerak kaki pun Allah. Mengadakan gerak gatih, mendiamkan gerak gatih pun Allah. Tak ada berlaku dengan cara turut. Lepas gatih tu gerak,
Dituruti pula dengan apa ngapi dak bulat. Bulat. Game belakang dah ni bulat ni, ada tajam-tajam ni. Spoket. Spoket tu. Tu. Sebab apa spoket tu gerak? Dah spoket tu kan dia catung dengan gatih kan. Bila gatih tu gerak, maka ring tu pun gerak. Zahirnya turut tak. Yang menggerakkan ni spoket tu Allah. Yang mendiamkan spoket tu Allah. Tunggal hanya Allah. Apabila spoket tu gerak, dia ada besi tajam-tajam tu, rata pun gerak. Bagaimana rata gerak? Dah spoket gerak, rata ada gantung situ, geraklah. Dah Allah yang buat, bukan turut. Bila rata gerak spoket, cek belakang spoket kau tahu. Belakang cek dia, so depan dia cek belakang kan. Belakang dia. Gerak juga. Bagaimana? Kerana dah rata gerak. Selagi rata tu tak jatuh. Tahu tak? Erti tak? Rata jatuh. Zaman dulu lah. Peluah tangan-tangan. Sebab apa? Rata jatuh. Allah rata longgar. Tak tegang molek. Kan dia kena tegang kan. Bila rata longgar, dia mudah jatuh rata. Maka bersekali ni tak ada ki jatuh rata. Bersekali kau comel-comel kan bersekali ni. Ke bersekali tak ada rata dah. Tak, bukan dia punya rata ada lagi lah. Tapi kis jatuh rata tak ada lah. Kan kita duduk jatuh rata. Dari mana? Selagi rata tu lekat di sepakat belakang, gerak belakang. Bila belakang gerak tu dia akan lidi apa? Lidi. Dulu lidi akan lidi dah lain apa? Sebab jenis tu dah. Kan dulu kan lidi sebatang. Bergerak lidi. Bila lidi bergerak, ni ring dia bergerak. Ring bergerak, dia punya ni tayar dia bergerak. Bila tayar bergerak, body basikal pun bergerak. Bila tayar bergerak, tayar belakang bergerak, tayar depan bergerak attack. Kan gitu? Tayar belakang tayar depan gerak, body basikal gerak dah. Gerak. Macam turut tu, dah Allah buat, bukan turut. Orang congok atas pak duduk tu pun, bila body basikal bergerak, orang congok tu duduk gerak dah. Gerak. Siapa yang gerakkan? Allah. Gerak yang gerakkan. Lepas tu bila body orang ni bergerak, hak ada di dia ni gerak attack. Dengan baju kain yang pun semua gerak juga. Hak di tubuh orang hak atas basikal gerak tak? Kain baju dia gerak. Siapa yang gerakkan kain baju dia? Allah. Hak kena ingat Allah ni. Ada benda dia nak pergi Terengganu siapa Kota Baru. Ni belangkati Allah. Lupa kapi. Allah kata. Siapalah Kota Baru ceritaannya. Orang bujang tak ada tanggungan. Lepas tahu cari pak ngaji Kota Baru pula kata dia. Lepas ngaji Kota Baru orang tahu salah. Dia ambil dia guru dia. Hak suruh terkeningak. Allah ni. Bukan gerak sendiri, bukan tupang, bukan turuk dia panggil. Ada banyak perkara kat situ nak bilang. Kisnya daripada kita kayuh tu lah. Dari terkayuh tu turuk Zohir. Turuk siapa tiga orang atas pak duduk. Pak duduk pelana orang panggil. Atas pak duduk tu bukan berhenti setakat seller. Bukan duduk seller. Seller. Pelana. Pelana tu lah cokeng. Pelana tu tunggu marah. Pelana. Tunggu marah. Pelana tu untuk orang lelaki je, bukan untuk perempuan dia kata. Orang perempuan kalau pakai pelana tu bahan-bahan gahar di pelana je dia kata. Tak boleh pelana untuk orang lelaki, bukan untuk perempuan. Waktu tu saya marah, ada salah satu saya lah. Dia cukup anti. Orang perempuan kat naik basikal dia cukup anti. Berapa? Digahar dengan pelana. Dia tu jangan duk main tu untuk orang lelaki tu pelana tu. Dia marah. Dia marah. Faham lah tu. Mana bukan suka je. Bukan berhenti setakat orang atas pelana tu bergerak. Benda yang ada di orang tu pula. Dengan piyah, dengan baju, dengan kain. Dengan cicing biasalah tu. Ada di orang ni pun bergerak lah apabila pelana basikal tuan tu bergerak. Bukan belaka tu. Allah buat belaka.
Kau nak ingat kok mana? Putus orang lah kata. Ada ingat kafir dia bubuk. Allah kata. Tapi pegangan kita segala-gala. Tak. Tak usah bilang sesa lah. Segala-gala. Kalau tu nak bilang nak nampak je. Segala-gala. Tapi dia nak suruh ingat segala-gala tu. Putus orang. Lepas tu macam nak bagi ingatan. Lepas tu bergantung kepada kekuatan ihsan dia. Amal ibadat dia. Mari daripada asyhadu pengakuan zahir, penikmat hati, ihsan di amal ibadat, kau naik makam. Ini semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu serah kepada Allah dah. Kitanya tumpukan ingatan kita kepada tugas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah perintah-perintah tu wajib, maka ingatan kita wajib. Kalau ingat pada perintah-perintah sunat, ingatan kita pun hukum sunat. Itulah. Itu pegangan kita ni. Tapi pegangan kitanya tunggal ia dengan mentiadakan mungkin dan mengadakan dia. Lagi yang maha suci ia Allah. Maha suci daripada bercampur kekurangan dan segala lawan. Sama sekali tidak ada di Tuhan sebarang sifat kekurangan. Walaupun sedikit saja campuran sifat kekurangan, maha suci. Maha suci Allah. Mustahil Allah ada walaupun sedikit sifat kekurangan. Sifat yang dituang kesemuanya sifat kesempurnaan. Sifat kekurangan maha suci daripada Allah. Segala sifat lawan pun maha suci daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tiada datang segala lawan sifat kamalatnya, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah yang esa ni, Allah yang tunggal ni pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila Allah ni tunggal esa, hanya Allah sahaja Tuhan, pastilah di Tuhan yang esa ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Manapa? Masuki daripada sebarang campuran sifat kekurangan. Sebab kalau ada campuran, walaupun hanya satu sifat kekurangan, lepas tu nak tapung kat mana kekurangan di Tuhan? Sebab tidak ada Tuhan yang lain. Bila Allah Tuhan yang satu esa, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sebarang sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat lawan, sifat-sifat yang mustahil. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Sifat kamalat bagi Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Bukan kata 1 bilion, 1 trilion, bukan. Sebab bilion, trilion ni banyak. Tapi apabila bilang, habis resalah bilangan. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Sebaliknya, maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Sifat kekurangan pun tidak terhingga banyaknya. Sebab sifat kekurangan lawan kepada sifat kesempurnaan. Dan sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya. Lawannya sifat kekurangan pun tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga banyaknya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Allah Ta'ala mengetahui akan satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung, yang tidak ada terhingga. Sebab apa sifat kesempurnaan tidak terhingga bilangan, Tuhan tahu pun tidak terhingga pengetahuan. Jadi kita rasa pelik nak tahu macam mana. Sebagai contohnya, untuk kita faham pengetahuan Allah tidak terhingga ni, sebagaimana kita Tuhan mengetahui apa yang akan berlaku di syurga. Dan kita ada kata Tuhan mengetahui tiap-tiap satu napah ahli syurga. Dia kata napah ahli syurga, mana apa yang berlaku di syurga. Tuhan tahu belaka, tahu secara satu-satu, tahu secara tafsir detail. Tapi yang berlaku di syurga ni tak ada kesudahan. Tuhan tahu satu-satu perkara yang berlaku di syurga. Yang berlaku di syurga ni tak ada kesudahan, tak ada suk dah, tak ada penghujung dah. Tuhan tahu satu-satu, walaupun hanya nafas ahli syurga, benda kecil je Tuhan tahu satu-satu. Tapi Tuhan tahu setakat mana. Sebab nafas ahli syurga ni tak berhenti-berhenti dah.
Tak ada penghujung dah nampak di syurga ni. Tuhan tahu setakat mana? Tahu dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Ni nak kenal Tuhan. Ni mengetahui Tuhan secara tu Apabila Tuhan yang mengetahui secara tu, Tuhan perintah apa-apa pada kita, tak rasa ada persoalan. Sebab apa? Ni datang daripada Allah. Pengetahuan Allah tidak ada penghujung. Siapa ke kita nak fikir akal kita dengan kesempurnaan satu-satu sifat pun tak tercapai. Mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Sebab kalau kata nampak di syurga yang tak henti-henti dah, tak ada penghujung, Tuhan tahu setakat sebilion tahun. Dah bulan depan jahil jadi Tuhan. Jadi Tuhan mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sama. Bilangan sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Tuhan tahu satu-satu, Tuhan tahu dengan pengetahuan yang tidak terhingga. Ini nak kenal Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang kita sembah, yang kita mengabdikan diri. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul qadim la syarikalah al-qadimul mukhalifu lima adahu minal kainat al-baqi wa haliku kulli ma adahu minal makhluqat. Setakat tu lah, tak apa boleh pergi. Nak tekan sikit tadi, setakat tu je. Tak punya lain. Orang serok basah lah ni. Penyanyi serok basah. Ni serok ke apa ni? Serok kering ni. Ada penyanyi kan, penyanyi suara sedap panggil serok basah. Ni serok kering. Ni serok sakit ni. Tebal tekan sakit. Serok sakit. Sakitlah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.